أعوذ بك من شر ما صنع ولك برحمتك علي وأعوذ بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk kita duduk dalam suasana ketaatan. Permulaan hari kita yang ini maghrib, kita bermula dengan ketaatan yang ini menyahut panggilan Allah SWT. Kita berada di mana azan dilaungkan, kita bersama solat berjemaah. Itu antara amalan yang Allah cintai, kata Nabi SAW. Yang paling Allah cintai antaranya adalah solat pada waktunya. Solat pada waktunya, berbakti pada kedua bapa dan jihad fi sabilillah. Dan dalam keadaan itu, kita alhamdulillah, dalam keadaan yang mana kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan semakin pekat, cobaan dalam kehidupan. Kita dah bahaskan dalam perbahasan hakikat kehidupan, bila sebut tentang fitnah, sebut saja fitnah, dia merujuk kepada dua perbahasan, iaitu buruk dan baik. Fitnah ini cobaan. Dan akhir zaman, fitnah buruk dan baik ini semakin pekat. Mana semakin pekat, orang semakin terkesan dengan keadaan buruk, jadi keadaan susah, dan semakin terkesan dengan keadaan senang yang melalaikan, keburukan yang menjauhkan, susah. Ada setengah itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada setengah juga yang susah semakin jauh daripada Allah. Ada yang senang yang mendekatkan diri pada Allah. Namun ada juga yang ketika senang menjauhkan diri pada Allah. Kedua-dua keadaan ini memang Allah jadikan, Allah takdirkan. Qada baik dan buruk itu wa ilaina turja'un, kata Allah, untuk kembali kepada Allah. Dalam apa-apa jua keadaan sekalipun. Namun dalam perbahasan lumrah, Allah sendiri menyatakan kesenangan yang lebih banyak melalaikan. Kesenangan yang lebih banyak kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan juga kita boleh takrifkan dalam perbahasan susah dalam azam untuk menjadi senang. Dia lalai dengan kesenangan itulah. Sehingga sanggup kerana nak senang di dunia, maka dia tidak berikan tumpuan kepada apa yang pencipta mahukan, yang maha agung, yang maha esa nak atas diri dia. Taklif atas diri itu apa? Jadi walaupun dia belum senang, tetapi dia berazam untuk senang. Jadi susah dia itu fokus kepada senang.
Akhirnya lalailah dia. Tapi kalau susah itu dia fokuskan kepada ibadah. Ini susah ini adalah satu ujian yang Allah berikan. Walanabluukum, kata Allah uji kamu dengan susah. Bukan untuk kita makin sibuk dengan dunia, tidak. Susah kita hadapi, kita berusaha. Tapi kita nak memastikan diri kita ni tetap berada di dalam apa yang telah Allah taklifkan atas kita. Yang Allah jadikan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Sesusah mana pun kita kena pastikan bahawasanya kita tetap di dalam jalan yang telah Allah tetapkan sepatutnya. Tapi Allah bagi kita pilih. Allah bagi kita pilih. Pilih bukan maksud kita ada orang kata apa full power untuk memilih-milih. Sebenarnya tidak, jemaah sekalian. Allah bagi kita pilih supaya kita gunakan akal itu untuk kita ikut balik apa yang Allah suruh patutnya. Manusia ni ada kelebihan kat situ lah. Dia panggil apa, perbahasan, dia ada pilihan itu, dia terpulang, dia kembali kepada manusia itu. Kemudian Allah akan tanya balik. Dia tidak seperti kejadian yang lain, yang Allah tetapkan terus, tak ada pilihan. Malaikat tak ada pilihan, binatang tak ada pilihan, yang ada pilihan ni jin dan manusia lah. Daripada situ pula, pilihan bukan maksud kita bebas. Bebas, dia pilih tu ada dua je pun jalan pilih. Jalan buruk, jalan baik, jalan jahat, jalan baik. Jadi untuk dipilihnya mestilah duduk pada jalan kebaikan. Jalan kebaikan itulah suruhan Allah. Namun cobaan dalam kehidupan susah dan senang. Susah kita nak datang masjid, nak rasa semangat untuk datang masjid, semangat dengan syiar Islam bukan senang. Sebab apa? Semangat kita letak pada kesenangan di luar sana. Bukan senang dapat datang beramal. Kalau kita boleh beramal, kita rasa senang. Itulah kejayaan. Tapi susahnya kita nak faham. Sebab apa? Sebab tarif senang itu banyaknya faham kepada benda, kepada dunia. Walhal kita boleh dapat ataupun seronok atau berusaha, berazam kita. Dalam kesibukan kita dapat beramal. Oh, itu satu kesenangan. Orang senang ni, macam tuan-tuan malam ni, orang senang ni, senang datang masjid. Senang. Bukan kata senang susah tu ukuran benda. Kalau ikut takrifan hakikat kehidupan, apatah lagi dalam perbahasan lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Kita nak meluruskan kembali kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang kita ungkapkan, yang kita nyatakan, agar selari dengan apa yang syariat Allah tentukan. Sebagai contoh susah senang. Kalau ikut kepada lumrah kehidupan, lumrah ni maknanya sunnatullah, adat. Susah senang orang nampak luar lah. Susah lah, siap susah dia. Susah dalam keadaan benda. Susah makan, susah minum, hidup susah. Namun dalam perbahasan yang sebenar, yang hakikatnya, susah yang sebenar adalah sejauh mana hubungan dia dengan Allah. Kalaulah dia itu luaran dia susah, tetapi dia mudah untuk beribadah kepada Allah, dia bukan orang susah. Itu tarif tu kena betul. Dia orang susah. Duit tak banyak, tapi mudah untuk berkongsi dengan orang. Tak kisah, duit tak banyak. Bukannya jenis bertimbun-timbun dalam akaun pun. Dalam poket ada RM10. Tapi semangat membara nak belanja kawan tu tinggi. Minum kedai kopi, tengok kedai mamak, kedai mana-mana ke. Tak apa, minum ni aku bayar. Dia boleh bayar minum je lah. Tak apalah, okey lah tu. Makan kau bayar lah. Minum aku bayar. Okey lah, RM2. Okey, kita ada RM10. Makan kita RM5, bayar dia RM2. Okey. Itu orang senang. Dia nak faham hakikat itu. Kadang-kadang sampai tahap Allah ajar kita dengan perjalanan kehidupan yang mana akhirnya kita kembali tunduk pada Allah. Baru kita nak faham setengah tu. Tapi dengan ilmu kita kupas, kita syarah dia dengan kaedah yang kita telah pelajari sebelum ni, soft, sidik, amanah, foton dan tabligh. Nah, kita syarah, kita tafsir kembali kehidupan. Antaranya susah dan senang itu. Dan dalam perbahasan susah dan senang, ini kita bahaskan ini bukan perkara simple-simple ni mas sekalian. Bukan sekadar orang kata apa, nak sedap telinga dengar atau tak. Ini yang kita lalui hari-hari. Fail yang ni fail semua.
Gagal faham susah senang, gagal faham buruk baik. Sila lagi bilang beramal ni, contoh solat ni. Solat ni besar ni. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Besar ni. Bila boleh solat, macam biasa je. Sebab apa? Rasa susah tu besar lagi. Walhal kalau dia boleh solat, itulah kesenangan dia. Senang duduk pada bagaimana dia boleh meletakkan diri dia pada ketaatan. Dengan bantuan Allah lah. Semua dengan bantuan Allah. Tapi Allah taklif kepada kita balik kesungguhan. Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat. Dan sesungguhnya kata Allah, solat itu amat berat. Berat mas sekalian. Mana kata kalau tuan-tuan boleh solat malam ni dan sebelum-sebelumnya, tak ada masalah berat lah sebenarnya. Tak ayat dia. Boleh faham ke tu? Tapi berat Ustaz, masalah saya ni berat. Apa yang berat je? Padahal awak dah solat dah. Kita telah pandang terbalik. Kita kecilkan akhirat, kita besarkan dunia. Ini kalam yang batil. Kalam yang hak adalah kecilkan dunia, besarkan akhirat. Dalilnya surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Katakan semua kesenangan dunia kecil. Ini nak praktis ni mas sekalian. Kita ngaji ni kena ada praktikal. Apa maksud kecil? Macam contoh, kita ada masalah dunia, masalah hutang, masalah sakit, masalah apa saja ada di luar sana. Memang adat lumrah itu besar. Lumrah. Sebab apa? Sebab itu memang Allah jadikan begitu. Namun kita orang beriman, ada tugas untuk kita selesaikan pandangan kita yang pertama, yakni siddiq. Kita kena pandang dengan pandangan yang hak, pandang dengan pandangan yang benar, pandang dengan pandangan yang berserta dengan Allah. Apa berserta dengan Allah? Dengan apa yang Allah kata. Kalau Allah kata kesenangan itu kecil, senang kecil mas sekalian. Cuba bagi tahu salah seorang nama yang saya tak panggil orang terkaya. Ini kalau dalam mengaji hakikat kehidupan, antara pantang larang tu kita tak akan letak sifat pada tempat yang salah. Tapi tak jadi isu lah kalau sebut. Tapi kalau dah ngaji, kita berhati-hati. Ya, orang ni kaya ni. Orang tu berharta. Orang kaya adalah orang yang hatinya lapang. Kita tak tahu hati dia lapang tak? Ini nas Nabi kata. Laisal ghina an kasratil arad walakin al ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Macam tadi RM10. Belanja kawan RM2, makan dia RM5, lapang hati. Oh kaya dia kaya. Kawan tu duit lambat-lambat. Orang minta duit, dia ni kan, dia dengan aku ni cok duit ke? Sempit hati dia, tu miskin. Tapi kalau berani cakap depan-depan dia. Tengok. Dia siku lagi betul. Cuba bagi tahu nama orang yang paling berharta kat dunia ni. Dengan dia punya wealth dia. Dengan, ni lah sebab perkataan dunia kan, dia panggil kekayaan dia kan. Malah, tak apalah kalau kita dah belajar, sebut dia kaya, kita nampak dia. Harta, benda, kaya dia. Kaya bukan manusia. Sifat yang tidak bermula dengan manusia. Sebab tu bermula dengan nama Allah. Iqra bismi rabb, bismillah. Bila dah mula dengan nama Allah, nama manusia ni belakang. Nama Allah itu bawa kait dengan Al-Ghani. Bukan nama Allah itu. Baca dengan nama Allah. Allah yang mengkayakan dia. Bukan dia yang kaya. Dia dah faham? Allah yang kayakan dia. Kok pandai lah dia nak tunggang terbalik buat kerja tu. Itu dia punya pasal. Tapi jadi kaya tu sebab Allah yang kayakan dia. Sebab tu kadang-kadang orang pelik. Macam mana dia boleh kaya ni? Memang dia pun tak tahu. Tu si Tesla tu. Siapa nama? Elon Musk. Orang nombor berapa dah sekarang ni dia? Yang di dunia. Sila nombor 2 dah. Nombor 2 kan nombor 1. Toh lah. Kita pun tak tahu sangat lah. Lantak lah kamu. Dengan cerita dah bosan duduk bumi lah.
Nak pergi duduk marik. Punyalah dia punya macam-macam hal. Dia siap kata apa? Lepas ni dah tak pakai manusia, dah pakai robot lah. Robot dah boleh menemani manusia yang kesorangan, beli robot dia. Nanti dia boleh layan kita, dia boleh buat semua benda lah. Macam Tesla tu berapa kali dia buat kerja dia tu, berapa kali baru tiba-tiba meletup punya kereta dia tu. Cuba kita dengar sejarah dia. Sebelum tu orang reject dia punya. Sekarang ni, beberapa tahun yang kebelakangan ini, meletup-letup EV dia. Dia pun tak tahu bila dia nak jadi orang bilioner. Dia tak tahu. Itulah orang pepatah mengatakan tuah ayam nampak di kaki tuah manusia. Siapa yang tahu? Sebab tu kita tak boleh cakap sebarang-sebarang. Sebab Allah yang bagi jadi, bukan orang. Kalau orang bagi jadi, senang kita cakap. Tapi kalau Allah bagi jadi, hati-hati. Orang yang kita duk kata macam-macam tu, satu masa boom naik. Dia tak cakap apa. Yang kita puja semacam tu, satu masa berlemak jatuh. Kita tak cakap. Sebab tu kita kena bersandar dengan nama Allah. Tak usah pelik kalau orang tu berkata. Okey, katalah si Elon Musk ni. Sebutlah nama dia, tak salah pun. Kalau ikut dalil tadi mas sekalian, Allah kata, besar ke kecil amount duit dia? Kalau ikut dalil yang Allah kata, besar ke kecil amount duit yang dia ada? Ni kalam kita praktikal lah. Macam, ada berani nak cakap kecil? Beranilah je mas sekalian. Nas mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Berapa harta terkumpul dia? 100 bilion. Besar ke kecil? Kecil je ustaz. Itu kita cakap tu. Ada dua jenis orang cakap macam tu. Kecil dia tu sama ada, alah kecil dia, kita remehkan dia. Aku punya besar lagi lah. Tu sombong. Alah kecil dia, tak heran lah tu. Dok kita tak dapat, kita marah lah kawan tu. Ada pesen macam itu. Sebab tu dari awal kita bincang dalam bab kehidupan. Kita tak nak cerita kehidupan bersandarkan orang yang mengajuk. Orang yang kecewa. Kita dengar orang yang mengajuk kecewa, dia condemn lah kawan tu. Time dia suka, dia puji siapa ke langit. Dia lah ini, dia lah itu, dia semua ada dekat dia. Dia lah zikir, dia lah imam, dia lah itu. Lalas sekali, duit raya tak bagi. Contoh. Faham tu duit raya tak bagi tu? Tak faham? Tak faham tak apalah, selingan. Kita tak nak dengar orang yang dah bercakap ikut perasaan. Sebab tu Nabi bercakap tidak ikut perasaan. Kalau ikut perasaan, macam ni, time suka, puji. Puji. Time benci, keji. Sampai ke lubang cacing dia keji kawan tu. Sebab tu ini ada metod, ada kaedah. Nabi kata jangan suka sangat, jangan benci sangat. Sangat ni tak ada dalam Islam. Sebab apa? Sebab perasaan itu perkara yang tidak tetap. Tetapi berbicara dengan nas, dengan dalil yang qat'i, sumber yang utama Al-Quran, Al-Hadis, kalam ulama, ijma'. Apa kata sumber utama tentang dunia? Allah kata apa? Allah kata dunia itu kecil. Kita bercakap bersandarkan apa Allah kata. 100 bilion. Besar ke kecil? Kecil. Sebab apa? Saya tak berani mengatakan besar di hadapan pencipta yang menciptakan dunia itu. Berani tuan-tuan bercakap depan bos. Di saat bos dah kecilkan masalah yang lain, tiba-tiba kita mengadu depan bos, kita kata, besar ni bos you ni. Aku dah kecilkan dan kau besarkan, kenapa? Kalau aku kata kecil, kecil. Pandai-pandailah kamu buat macam mana. Ni masalah kecil bagi aku. Contoh kan. Setengah tu bos ada masalah, bagi kita besar. Bos kata, masalah ini mau kamu nak report ke aku. Contoh kan. Masalah ofis tak ada air, bagi contoh kan. Masalah ofis tak ada air pun nak jumpa aku. Aku ada masalah besar lain aku nak fikir. Kau pergilah jumpa Syabas ke, tanya ke mana bahagian yang jaga benda-benda ni. Dia marah lah. Tiba-tiba depan Allah, masuk depan Allah ni, masuk kata, Allah Maha mendengar apa yang kita tengah cakap sekarang. Lintasan hati kita, kalam nafsi dalam hati pun Allah dengar. Macam sama macam berkata-kata dengan bilafzi.
Ha. Sebab apa? Sebab Allah tu bermula tanpa ada permulaan. Dari awal dah. Lam yazal, tanpa ada permulaan. Cakap kita tu Allah tahu lah. Dan percakapan kita tanpa ilmu pula tu bercakap. Membesarkan benda yang Allah tidak besarkan. Ini prinsip dalam kalam kebenaran. Jangan besarkan apa yang tidak Allah besarkan. Jangan kecilkan apa yang Allah dah besarkan. Jangan besarkan. Ini dunia jangan dibesarkan. Akhirat jangan dipandang enteng. Hari ini jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kul mata'ud dunya qalil. Inilah kalau kita lihat, cuba lihat. Apabila Islam datang, ketika Nabi SAW dapat wahyu, kemudian 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, kemudian berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, terutama di Mekah, antara perkara yang terkesan yang paling besar adalah apabila para sahabat mula memalingkan hati daripada melihat dunia. Ini sebenarnya sentuhan iman. Apa maksud tidak pandang dunia? Kerana kita melihat yang utama pada dunia itu adalah, contoh macam tadi, kaya. Kita tidak membesarkan harta. Kita berpaling sebelum ini, kita kata harta itulah hebat. Oh, Elon Musk, oh besarnya, banyaknya harta dia. Walhal, hakikatnya, kalau kita mengaji, kita belajar, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalaulah kaya itu tidak ada, apa kita nak panggil dekat orang berharta ni? Cuba panggil. Kita boleh kagum tak dengan harta ni? Tak boleh, jemaah sekalian. Hari ini, orang Allah bagi kita sebut berharta, kemudiannya orang mencari itu sebab ada kaya. Kaya itu bukan duduk pada harta. Kaya itu duduk pada sifat dia. Sebab tu jangan terkejut. Contoh yang terbaru ni. Bukan terbaru ni, tapi tak apalah sebab benda dah viral kan. Dalam bisnes. 43 juta. Pom burn macam itu. Carilah sendiri mau 43 juta tu, nanti search, jumpalah tu. Saya punya pinga kawan, 43 juta. Tengok dia punya audit. Bukannya sikit-sikit income dengan. Tapi loss. Itu baru sikit, belum cerita yang lain-lain mas kan. Bank of China sekarang ni banyak berapa bank nak tutup. Even Amerika sekarang ni dipanggil American Century. Dia kuasa besar lah, dia kuasa besar. Tapi mereka tengah goyang memang sekalian. Sebab apa? Mata wang mereka tak kuat. Kalau kita renung, siapa yang kontrol dunia sekarang? Orang yang kata kontrol dunia, dia tak takut dengan kejatuhan. Itu baru terkontrol. Tapi kalau masih mempertahankan kedudukan, takut jatuh, itu belum kontrol lagi. Jadi maknanya, ini dunia Allah yang punya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Don't play ya. Sebab tu kita hanya menguruskan harta yang padanya ada sifat kaya, supaya kita ingat Allah. Bukan ingat duit. Hari ni orang kata scammer. Betul? Scammer? Scammer kita fikir tentang apa? Kena tipu dengan duit. Betul? Allah telah nyatakan sebelum cerita bab duit ni, Allah katakan dalam Quran, dunia itu scammer. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita takut kita hilang duit, tapi tak takut hilang pahala. Tak tahu itulah scammer paling besar. Sedangkan Nabi kata kat sahabat mafhum hadis, siapa golongannya muflis? Sahabat pun jawab, orang yang tak ada harta. Tengok, perkataan muflis kita kaitkan dengan dunia, tapi Nabi terus respon kepada akhirat. Orang yang muflis adalah orang yang tak ada pahala di akhirat saja. Itu kena scam hidup-hidup mas sekalian. Ini kata kalam yang benar. Kita membesarkan akhirat atau membesarkan dunia.
Kalau membesarkan akhirat, kita mesti rasa berbangga, bersyukur kita dapat menunaikan solat. Masalah kita di luar sana, ya ada masalah. Tapi kita dah selesaikan masalah yang paling besar bagi umat Islam adalah masalah aku nak solat di awal waktu. Aku dapat selesaikan masalah ini, yang lain aku akan usaha untuk selesaikan. Sepatutnya. Dia kena sinkronis macam itu. Kedua, dalam kalam kebenaran. Kita takut kita hilang dunia. Takut kena tipu, takut itu, takut ini. Tapi Allah dah warning awal-awal lah. Iaitu dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Apa maksud menipu? Tak ada pahala kita padanya. Contoh, kita ada 1000 jemaah sekalian. 1000 yang ada pada kita itu belum tentu pahala selagi mana belum lagi digunakan ke jalan agama. Jalan agama bermaksud hukum yang 5. Mana yang wajib, mana yang haram, yang mana. Jangan dibuat yang haram, mana yang sunat, hukumnya 5 tu faham. Yang wajib diselesaikannya nafkah, baru selesai. Digunakan untuk yang sunat, baru dapat pahala. Buat yang wajib, dapat pahala, terhindar pada dosa. Meninggalkan, dapat dosa. Buat yang sunat, dapat pahala. Tinggalkan, kita rugi. Kita faham duit kita macam itu. Okey. Selagi tak bergerak, tak ada pahala. Kena faham macam itu. Kalau pasti tak nak bergerak, yang ada pahala satu je. Apa dia jemaah sekalian? Wakaf. Tapi wakaf tak ada kat kita dah. Satu je yang pasti, yang tak nak bergerak. Saya nak simpan duit sini, tak nak bergerak nanti. Tak ada pahala. Habis tu, nak jadikan pahala, kena wakafkan dia. Dia tak bergerak tu. Tak bergerak dekat tempat agama. Baru jadi pahala. Ada 1000 jemaah sekalian. Pom kena tipu. Hilang 1000. Hilang 1000? Ya, hilang lah Ustaz 1000. Sebenarnya 1000 ni nak apa sebenarnya? Ni orang beriman ke jawab tepat ni. Dia pun mening. Sebenarnya 1000 ni saya nak buat pahala lah. Bila dah hilang kan? Sebut innalillah sebut. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala dah. Ini Nabi ajar. Setiap musibah yang kita terima, kemudian kita terus kalam istirja, terima dengan redha, lapang hati kita, Allah ganti lebih baik, pahala dah pasti. Sepatutnya lega tak kalau hilang? Sepatutnya lah. Lega lah kan, dapat pahala kan. Oh, dia payah nak faham Ustaz ni. Haknya ni payah nak faham. Kita 1000 dia asal je kan nak buat pahala. Ada masa nak buat pahala. Ini matlamat ni kalam kebenaran. Ini perbincangan kita mulakan tadi tentang kecilkan dunia, besarkan akhirat. Ni dia. Okay, sekarang ni kita pun cari duit. Cari duit untuk dapat apa? Dapat duit. Dah, cari duit untuk dapat pahala. Bukan untuk dapat duit. Dapat duit, kemudian kita kena return balik duit tu. Kita kena alirkan, dipanggil aliran wang tunai. Ini kalau berjaya akaun pula. Dapat duit 1,500, 2,000, 3,000, alirkan ke mana? Sini. Yang kita nak alirkan ni siapa suruh ni? Allah suruh. Allah suruh. Bila Allah suruh baru boleh dapat pahala. Allah suruh nafkah keluarga. Buat nafkah keluarga. Allah suruh tolong orang, kita tolong orang. Allah suruh selesaikan hutang orang, selesaikan hutang orang. Ni kalam Nabi lah ni. Ni semua ada hadis. Allah suruh bagi makan orang, kita guna duit bagi makan orang. Allah suruh zakat, kita zakat. Allah suruh wakaf. Maksud kata, semua itu ending dia apa? Jadi pahala. Okey. Tak sempat buat itu, hilang. Duit hilang. Ada peluang tak jadi pahala? Adalah dengan cara sebut kalam istirja tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ganti lebih baik. Maka besarkanlah ganjaran Allah tadi. Hal inilah jemaah sekalian yang nak kita perbetulkan dalam kalam kita. Sebab ada orang dia nampak dapat duit tu besar.
Walhal bukan dapat duit itu besar. Berbuat apa pada duit itulah yang dibesarkan. Contoh, bila dapat duit, kita boleh tolong. Makanya tolong itulah yang besar. Duit itu masih kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu yang kekal. Maka ketika kita dapat duit, amountnya kecil, nak besarkan amount ni macam mana? Tadi 100 bilion tadi. Kecil ke besar? Kecil. Ni bagus dah. Semua dah layak pegang 1 bilion dah. Alhamdulillah. Tak sungguh mas sekalian. Saya cakap tu terang. Kita dah bahas lama dalam bab hakikat kehidupan. Mari bab kalam hak, kalamul hak ni. Lisanul hak, kalam-kalam kebenaran, lisanul hak. Saya lebih pada praktikal. Kita bagi amali. Implementation. The konsep amali, amal Islam ni, perbuatan. Kalau kita lihat, antara perkara yang boleh merosakkan amalan kita, jemaah sekalian, adalah apabila hati tidak mampu membesarkan Allah Ta'ala. Rosak tu dalam bab tasawuf. Hati kita tak mampu nak besarkan Allah Ta'ala. Besar ni kita kata apa? Membesarkan apa suruhannya, membesarkan apa ganjarannya, membesarkan apa janjinya. Itu maksud membesarkan. Apabila manusia itu berada dalam, orang kata apa, kemelut dunia ni, kita berada di tengah-tengah dunia ni. Antara perkara yang Nabi risaukan adalah fattaqud dunya wa taqun nisa. Nabi kata, takutlah kamu pada dunia dan wanita. Dua cerita yang akan besar dalam hidup kita ni, jemaah sekalian. Kalau tengok pada hadis Nabi ni, fattaqud dunya wa taqun nisa, antara satu yang pertama yang dibesarkan adalah bab dunia. Bab susah, bab senang, bab orang tipu, bab ini semua besar. Tapi bab untuk membesarkan akhirat tidak lagi menjadi isu. Terpulang masing-masing. Walau itu sepatutnya nak dibesarkan. Contoh, bab susah dunia. Yang nak dibincangkan bukan susah dunia. Apa yang kita buat kalau susah itu. Kalau kita boleh susah, boleh datang masjid. Oh, itu besar itu. Kita counter balik. Elok-elok orang tu lemah, dia rasa, naik semangat. Cik, hantar ni dah berjaya dah ni. Macam mana tu? Boleh datang masjid surah ni, hebat dah ni. Alhamdulillah. Dia kita ada satu, kena ada satu, orang kata apa, usrah begitu. Atau satu dakwah yang dipanggil membaizkan balik. Menghidupkan balik syiar itu yang bermula dengan akhirat tadi. Bahawa kita dah berada di keadaan dunia yang kembali menguasai hati. Kemudian contoh dalam bab harta tadi. Bab senang. Hari ini media sosial. Medsos. Di TT, di FB, di Insta, macam-macam. Semua mempromosikan kesenangan dunia. Malah beramal pun nak senang dunia. Beramal kita. Tip nak dapat sekian-sekian. Walaupun memang amalan itu ada fadilatnya, tetapi alangkah malangnya kita beramal mengharapkan fadilat dunia. Walal amalan bukan untuk dunia je mas sekalian. Kita beramal untuk akhirat, untuk Allah. Kalau nak dunia, minta Allah. Itu saja ayat dia. Nak dunia, minta Allah. Jangan jadikan amalan ini diperdagangkan. Kita tukar. Kita dah pernah datang masjid, mudah-mudahan rezeki aku lancar. Mudah-mudahan. Rezeki tu pula, kita kalau faham betul, tak apa. Rezeki menjadi mudah beramal balik. Allah bagi keberkatan. Tapi dia faham, murah rezeki itu dengan faham apa? Banyak duit kat dalam akaun. Mudah-mudahan aku rajin datang solat ni, akaun aku tambah dalam bank. Nyaya tuan-tuan. Habislah. Kosong amalan tu. Sebab niat tu dah ke situ. Bab susah senang hari ini yang dipromosikan dunia. Tanpa sedar. Sebab itu kita kena mengecilkan balik susah dunia. Masuk kata macam tadi, kita ambil dalil, kita bercakap pun ada dalilnya. Contoh ayat Al-Baqarah ayat 45. Masalah paling besar dalam hidup kita ini adalah solat. Letak tu je. Habis. Tak usah sembang maknanya. Ni ada satu TikTokers. Influencer namanya, tak apalah saya promote lah sebab dia setakat ni
dia dah buat dulu apa yang saya terlintas nak buat. Tapi dia buat dulu. Tapi dia masih buat sikit lah. Saya harap dia tak buat apa yang saya nak buat tu. Mudah Allah izinkan saya buat tu nanti. Doakan jemaah sekalian. Amin dia. Tadi tunggulah apa saya nak buat tu. Dia buat apa? Dia interview orang. Nama dia Sam Lim. Sam Lim orang Cina. Pukul 7 pagi dia buat apa? Dia bangun pagi dia buat apa katanya? Lepas saya tengok TikTok tu. Cuba cari. Sampai orang kata, saya solat. Solat apa? Solat subuh. Nak duit. Apa ni? Sebab awak solat. Saya bagi duit. Satu hari solat berapa kali? 5 kali. Kawan tersebut lah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey, ni duit lagi. Dia bagi. Kenapa bagi duit? Sebab you solat. Okey. Dia tinggalkan orang tu. Allah tunjuk depan-depan sekarang ni. Walaupun seorang tak kisahlah dia buat dengan niat apa, tolak tepi. Dia pun bukan Islam. Saya pernah kata, kalau siapa pernah ingat saya cakap, saya menunggu masuk bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan. Iaitu bulan yang kembali syariat menguasai syariat agama, menguasai syariat kehidupan. Apa dia? Solat, kena tunggu solat baru boleh makan. Betul tak? Kalau tak solat tak makan. Betul tak? Kan kita kata kalau tak kerja tak makan. Kan kita dah kerja tu, kenapa tak makan? Maksud kata, nak makan bukan sebab kerja, sebab Allah bagi makan. Lalu kita pun kata, tak solat, tak makan. Bukti bulan Ramadan terbukti. Nyari-nyari kita tak puasa 11 bulan. 1 bulan dia tak puasa. Nyari. Ini kita 1 bulan je puasa, yang lain tak puasa. Allah buat gitu baru kita faham, ya Allah nak makan kena tunggu solat, nak makan kena tunggu solat. Ada orang marah. Kalau macam tu, solat je lah, tak payah kerja. Tu bahasanya nak membahan lah tu. Ingat kita ni tak cerdik ke mak. Lalas sekali Allah tunjukkan. Seorang Cina datang tanya, dia solat, aku bagi duit. Nampak? Sebab solat dapat duit. Tapi bukan solat kerana duit. Hari ni kita boleh aman kat atas muka bumi ni sebab ada orang yang solat. Tu je. Tak kita orang lain. Orang yang tak solat jangan rasa hebat. Sebab apa? Ada orang lain tengah solat. Sebab orang tu solat, bumi masih selamat. Sampai tahap tak ada solat, kiamat. Jadi kita dah buat satu usaha yang paling besar, jadi solat. Maka besarkan solat, kecilkan masalah lain. Jadi letakkan dalam perbincangan keluarga, masalah kita contoh. Tunjukkan, lepas tu kita kena tunjukkan. Asal nak masuk solat je jadi gelabah. Ini ada hadis dari sama Imam Mahdi. Nabi setiap kali masuk solat, Nabi tak kenal siapa dah. Jadi macam kelang kabut nak solat, nak pergi. Ni masalah ni. Oh, masalah sampai dah ni. Ataupun kalau pergi shopping ke, pergi jalan-jalan ke, kita bagi masa. Ni nak asar ni. Abang bagi masa sejam ni. Abang ada masalah ni apa dia? Kita lagi asar ni. Masalah besar ni. Alah bang, gagak lah bang. Tak payah syadid sangat. Kamu syadid tak syadid? Tak tahu kalau tak solat, pengelupuh ke tak? Hari ni kita pandang solat tu macam benda biasa. Kita tak jadikan benda yang kadang-kadang jadi satu prioriti yang boleh kadang-kadang boleh menimbulkan marah. Boleh. Marahlah kita. Marah benda yang Allah marah. Betul lah tu. Kalau contoh bercuti tuan-tuan. Yang mana pergi cuti-bercuti, suka bercuti. Bagus ya? Bagus sebab apa? Pertama berjalan melihat kebesaran Allah. Tapi yang masalahnya, jalan jauh boleh. Pergi 1000 km, 2000 km. Tapi nak pergi masjid kat situ tak boleh. Tak jumpa masjid. Patutnya search lah masjid near me kan. Dan nak sangat pergi jauh-jauh, make sure lah pergi solat juga. Solat mana-mana ustaz. Alasan juga dia pergi kan. Maknanya kata kita nak besarkan akhirat. Solat itu paling besar je mas. Wa innaha lakabiratun. Itu dalilnya Al-Baqarah ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kalau kita boleh besarkan masalah ini, maka masalah lain akan jadi kecil. Ataupun sila hari bulan, tak ada masalah. Sila hari bulan, tak ada masalah. Kau ni macam tak ada masalah lah. Yelah sebab masalah aku satu je. Apa dia? Solat. Orang dengar, aku ni pada atas bawah dia ni.
Bila aku duk fikir solat, maka masalah lain tu Allah selesaikan dengan cara yang tak disangka-sangka. Kalau aku tidak memikirkan solat itu masalah besar, maka Allah besarkan masalah yang lain. Nak try? Cuba. Agak-agak kalau nak try, cuba. Dalam satu perbincangan mas sekalian, ni dia bisnes lah. Saya pergi ada satu perjumpaan bisnes. Dia bincanglah masalah-masalah ni. Kemudian ni ekonomi Melayu Islam. Saya tunggu dia keluar satu benda ni. Apa dia? Masalah kita adalah macam mana nak berniaga dengan Allah. Jadikan founder atau funder utama. Seorang pun tak jadi kan maksudnya. Malah kadang-kadang solat tu azan dah dia buat dia. Padahal masa bebas lain kalau bekerja ala kulihal. Tapi kalau bekerja mas sekalian, saya tengok sekarang kita di Malaysia terutamanya waktu bekerja tak mengganggu waktu solat. Waktu Zuhur pun lunch dulu. Asar lah mungkin, tapi dah nak balik dah pun. Masuk kerja, tak ada lagi masuk waktu subuh. Tak ada lagi lah. Kalau ada waktu subuh tu sebab dia punya bos tu imam. Dia suruh pekerja dia datang subuh awal. Tu nyaya lah. Tak ada lagi lah. Tapi jadi masalahnya waktu solat mengganggu waktu kerja pula. Aduhai, subuh dah lambat. Aduhai pula lah. Sekarang alhamdulillah lah. Awal subuh. Kena satu masa 6.30 subuh. Mengelupuh hati tu. Tahu kita ada kerja. Tapi jangan sampai kita merasa susah dengan solat. Jangan sampai. Kalau ada rasa, minta tolong Allah. Ya Allah, hilangkanlah rasa ni ya Allah. Lemahnya aku ya Allah. Aku boleh rasa bermasalah macam menyusahkan pula solat ni. Ini baru 5 waktu, kalau 50 waktu ya Allah, tahulah apa jadi. Ni kata monolog tu, nak membesarkan akhirat. Saya cerita bab syariat yang utama dululah. Banyak lagi kita boleh bincangkan ni. Antara kalam perkataan yang kita ni nak bincangkan. Dan yang kedua kita bincang tadi penutup tentang nilai tadi. Kaya dengan harta benda tadi. Kita bagi contoh. Bila kita dah besarkan syariat, maka automatik kita kecilkan dunia. Apa saja pada dunia jadi kecil. Masalah dia kecil, amount dunia kecil. Tadi kan contoh 100 bilion kecil. Okey, dia macam ni je mas sekalian perbincangan dia. Saya main motor lah motor. Ada motor yang berharga 140,000, ada motor yang berharga 4,000. Hakikat kehidupan, lisanul haq mengajar kita begini. Bukan tengok harga 140,000 ke 4,000 tu. Tengok apa hasil daripada 140 dengan 4,000 ni. Kalau 4,000 ini, dia istiqamah pergi masjid, bawa kebaikan, nilai dia lebih besar daripada 140,000 ni. Tapi kalau 140,000 ni, boleh bawa pergi masjid, buat pahala, besar lagi lah 2 kali. Dia panggil husnayain. Tetapi kata Allah, sangat sedikit orang yang gunakan kesenangan untuk akhirat. Sikit. Janganlah nak kata berimpi-impi sangat. Nanti aku senang nanti. Dunia ni penuh dengan tipu daya. Selagi mana kita tak belajar mengenali dunia ini dengan sebenar-benarnya. Kalau kita dah belajar mengenali dunia dengan sebenar-benarnya, kita akan nampak jalan dia itu. Tapi kalau ambil dunia dengan rasa susah, rasa senang macam kita bincang mukadimah tadi, itu potensi nak kena tipu tu tinggi. Tapi kalau ambil dunia kerana kita nampak ending dia ke mana, contoh ambil harta sebab nak pahala. Sebab nak pahala ni lah aku ambil harta. Kalau tak ada pahala, aku takkan usik dunia ni. Itu cara dia. Sebab memang kita semua nak ke situ. Kalau tak kerana ada pahala, aku tak akan uruskan dunia ni. Tapi kerana padanya itu ada pahala, dan pula ada dosa, kena uruskan. Kalau dibiarkan berdosa, uruskan dia. Kalau tak ada apa-apa, ni ada dosa ke pahala ni, tak tahulah, tak jelas, tinggalkan. Kita dah mula nampak aturan yang tepat dan jelas. Barulah hidup kita teratur dan tersusun. Dan yang paling penting, hidup kita sentiasa di dalam jagaan Allah. Inilah hadis yang mana Nabi SAW bagi wasiat dan nasihat pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah yahfazka.
Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah dengan kata kita jaga apa yang Allah suruh tadi. Kita besarkan apa yang Allah besarkan. Kita kecilkan apa yang Allah kecilkan. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Kalau tertukar, nilai ibadah kita habis begitu saja. Sebab tu kadang-kadang kita bimbang hadis yang kita telah bacakan dulu daripada Sauban radhiyallahu an mengatakan bahawa akan datang satu zaman yang mana umat Islam ini seperti buih atas permukaan laut. Beramal banyak tapi besarkan dunia nombor satu. Bila dunia dibesarkan dalam hati, maka amalan yang banyak tiada erti. Saya ulang lagi sekali. Bila dunia dibesarkan dalam hati, amalan yang banyak tiada erti. Sebab apa? Tujuan kita beramal nak rasa kebesaran Allah. Kita beramal tak rasa kebesaran Allah, maka tak capai matlamat amalan. Itu yang kita kena perhatikan dan perhalusi. Dan caranya adalah kita mula memperbetulkan lisan kita, memperbetulkan kalam kita. Kita nak selarikan lisan kita, kalam kita, selari dengan apa yang Allah syariatkan. Sebagai contoh kita bincang tadi, dunia kecilkan, akhirat besarkan. Itu caranya tu. Itu kaedahnya. Yang perlu diperhatikan dan perlu diperhalusi dan perlu diberikan tumpuan agar kita mula. Ni kata ni orang beriman ni dia berkata berhati-hati. Dia tak suka bercakap perkara yang tidak membawa erti. Dia akan diam. Nabi kata, falyakul khairan au liyasmut. Bercakap benda yang baik atau diam. Rupanya macam inilah. Sebab banyak sebenarnya kita nak perhalusi tentang kalam-kalam kita ini. Kita bimbang-bimbang perkataan kita itu akhirnya menghilangkan izzah, menghilangkan rasa kebesaran Allah. Ini kita bimbang. InsyaAllah kita sambung lagi pada perjumpaan akan datang dalam bab lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Wallahualam, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan permasalahan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah